bila kita buat roadshow, itu hari, ada juga form lain bila kita nak buat program keibubapaan, motivasi untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi saya amat terkesan dengan itu bahawa SDF bukannya kata kerana akademiknya bagus, tapi kerana kepimpinan yang diberikan, usaha yang telah dilunaskan oleh ibu bapa di rumah, ya, amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita itu kita telah pun sederap. Ibu bapa di rumah, kami di sekolah mengajar anak. Jadi kita ini adalah satu kombinasi yang hebat. Thank you very much menerima kita seadanya berada di bumi SDF ini. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada SDF. Penggerak utama untuk menjayakan anak-anak adalah anda ibu bapa yang hebat. Itu saja daripada saya. Thank you very much untuk Ustaz Al-Fadil, Ustaz Alang menerima jemputan walaupun very short notice, just call sahaja terus boleh saja walaupun tahu betapa banyaknya undangan yang diterima. Tambah lagi secara maya ini lagi banyak dan padat sebenarnya. Macam kami mesyuarat tiga mesyuarat sehari. Dia lagi kerap dia punya mesyuarat, lagi kerap perjumpaan sebab secara maya. Jadi itulah yang kita nak tangani. Kita akan happy sentiasa kita laksanakan tanggungjawab itu kerana ia adalah satu amanah kita yang merupakan satu ibadah. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa selepas ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Bunda sebentar tadi. Yang berbahagia, Ustaz Nur Naimi merupakan seorang pakar dalam bidang motivasi, kemahiran belajar dan perkhidmatan kaunseling. Mengenai latar belakang akademik, beliau merupakan bekas graduan terbaik di Universiti Malaya dalam bidang ijazah sarjana muda Usuluddin, dakwah dan pembangunan insan. Dan seterusnya menjadi graduan dengan ijazah sarjana sains sosial dan kemanusiaan psikologi kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memperoleh Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner dan Certified Spiritual Neuro-Linguistic Practitioner. Berpengalaman lebih 17 tahun dalam bidang motivasi dan pembangunan insan, beliau telah menjadi penceramah jemputan bagi program anjuran badan kerajaan dan swasta. Selain itu, beliau juga aktif memberi ceramah bagi program motivasi dan kemahiran belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh Malaysia. Ustaz Nur Naimi merupakan pengasas MSQ Power Training dan Konsultasi dan Club Facilitator Tim Bina Insan. Majlis seterusnya diserahkan kepada penerjemputan Ustaz Nur Naimi bin Muhammad Som. Sekarang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Cikgu Saiful, suara saya okey ke? Okey, dengar Ustaz, dengar. Okey, alhamdulillah. Tak masuk rupanya. Cakap tak masuk. Inilah cabaran internet tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita dapat belajar banyak benda baru. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang mulia Tuan Saiful, MC kita yang handsome lagi bergaya, satu-satunya lelaki yang saya nampak hari ni mewakili STF. Yang lain semua guru-guru perempuan kan. Okey, yang saya hormati Bonda Ustazah Hajah Nur Hayati binti Yusof yang lama saya kenal dah sejak sekolah Seri Putri saya berjaya, kemudian ke Gombak, kemudian ke STF, jauh merantau ke negeri saya sebenarnya. Okey, yang pasti barisan guru-guru perkanan, barisan kaunselor Cikgu Cik Norzila, barisan Ustaz-Ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka mikrofon, kita nak dengar sikit berapa ramai ke yang bersama sekali lagi ni, pagi ni. Sekali lagi boleh tuan-tuan, buka mic jap, saya bagi salam, tuan-tuan jawab tau. Sekali lagi, standby. Buka mic dulu, kita tengok. Ramai.
Waalaikumsalam. 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 Hai ni. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya pun rasa saya kenal Ustaz ni. Difahamkan ayah-ayah STF ni, ayah ibu STF ni hebatnya lebih dahsyat daripada anak-anak. Sebab anak-anak dah hebat, dia mesti lahir daripada ibu ayah yang hebat. Betul kan tuan-tuan puan kan? Jadi alhamdulillah. Betul ke? Betul So pada ni kalau boleh lah kan, kita buka mic buka kita punya kamera sikit sambil-sambil buat kerja, tapi pastikan aurat semua terjagalah kan. Kan satu yang kalau boleh lah kamera, kalau sama-sama buka kejap, tutup kejap, nampaklah kita sama-sama, taklah kita cakap seorang-seorang kan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan. Saya difahamkan memang parents STM sporting. Sebab dia antara sekolah-sekolah terbaik Malaysia dan mak ayah juga pasti terbaik. Tu dia Tuan Hairul Anwar, dating ke mana tu, masya-Allah. Okey, kalau boleh buka kamera sekejap kan. Jadi cikgu juga nampak ibu ayah bersama kita. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi sekali lagi sebelum kita mulakan program kita yang singkat hari ni, boleh tak sama-sama kita pagi ni kita selawat sama-sama, boleh ya? Tuan-tuan boleh ya? Sebab apa selawat? Sebab selawat ni menghubungkan kita dengan Allah, malaikat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bawa kereta mulut saja. Yang duduk kat rumah boleh tutup mata bersama-sama saya. Boleh? Boleh kan? So saya tengok anak-anak STF semua sporting. Mak ayahnya mesti lagi sporting sebab mak ayah lahirkan mereka. Jom sama-sama tuan-tuan puan, kita tutup mata sekejap, kita letak tangan di hati sama-sama dan kita selawat sama-sama. Boleh ya? Okey, jom sama-sama dengan saya. Kita selawat sama-sama. Tutup mata semua. Tutup mata sama-sama ibu ayah. Jom sama-sama. Sikit, tutup mata ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tarik nafas semua. Tarik nafas semua. Lepaskan nafas. Sama-sama. Buka mata sekejap. Ucapkan sama-sama. Alhamdulillah. Saya nampak tuan-tuan dari jauh. Bila kita selawat muka serius tuan-tuan dan puan. Kan kita dah cerita tadi Allah malaikat bersama kita. Nampak macam agak terpaksa sikit. Round kedua tuan-tuan dan puan. Kali ni lebih ceria dan lebih handsome dan comel, boleh? Boleh. Saya nampak Tuan Anwar kan duduk dekat pemandangan yang indah belakang tu kan. Muka semua sama-sama kurang ceria lagi. Jom sama-sama. Round kedua senyum sikit. Kenapa? Sebab saya dengar tadi Ustazah Hayati ulang-ulang. Ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga tak boleh muka masam mak ayah. Kalau muka masam tu tanda-tanda belum lagi berapa nak muka ahli syurga. Betul tak? Orang tanya kenapa nak muka senyum je? Sebab kita kan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan selalu senyum. Kan orang yang senyum selalu orang suka. Okey, jom sama-sama. Round kedua. Senyum sikit. Kita nak mau macam Puan Siti tu dalam kereta tu. Sengih je. Pastikan jangan bawa kereta sambil sengih. Bahaya tu tuan. Okey, jom sama-sama tutup mata sekali lagi. Round kedua senyum sikit. Jom sama-sama. 1, 2, 3. Salatullahi salamullah ala rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tutup mata lagi, kita hadiahkan Al-Fatihah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah buat ibu dan ayah kita, Al-Fatihah buat ibu ayah mertua kita, ibu ayah angkat, ibu ayah suswan, ibu ayah tiri kita. Al-Fatihah buat suami isteri kita. Al-Fatihah buat anak-anak kita, adik-beradik kita, barisan guru-guru kita dan guru-guru anak-anak kita, serta muslimin muslimat, khasnya buat seluruh frontliners dan pesakit-pesakit COVID yang sedang berjuang saat ini. Al-Fatihah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dan nafas tuan-tuan dan puan, buka mata sama-sama. Jom kita sama-sama mulakan program ini dengan Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Boleh tak tuan-tuan dan puan komen dekat ruang tepi tu? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Itu soalan pertama. Soalan kedua, how are you today? How are you today? Soalan ketiga, kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum jami'an? Soalan keempat, kabari. Kabari. Itu soalannya. Okey, boleh kita tengok sikit jawapan-jawapan kita tuan-tuan. Kita tengok macam-macam jawapan pagi ni. Waras. Alhamdulillah, ni memang cowok ni. Yang memang cowok kan Kalau ada respon ya orang cowok ya. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, terima kasih, terima kasih. Okey, alright. Okey, alhamdulillah. Kita tengok macam-macam jawapan. How are you today tuan-tuan puan? Okey, dahsyatlah. Saya rasa tu dia dah keluar dah, Dia dah keluar bahasa dia. Okey, tuan-tuan puan, terima kasih. Saya rasa persepsi yang sangat baik daripada ibu ayah sebab jawapannya saya rasa hampir semua hampir sama. Ada tempat dia akan jawab apa dulu? Apa khabar? Dia kata apa? Baik. Apa khabar? Terbaik. Tapi pagi ni kita nampak majoriti tulis satu perkataan yang centralized tuan-tuan puan. Ya Allah, siap lagi dengan tulisan Arab lagi tu. Apa dia? Alhamdulillah. Ini membuatkan tuan-tuan puannya iman, masya-Allah, subhanallah. Sekali lagi tuan-tuan puan, bila orang tanya khabar, kabari, how are you today? Ada yang kata I'm fine, thank you. Jadi pagi ini jawapan terbaik kita apa dia? Sama-sama ucapkan apa? Alhamdulillah. Betul lah ustazah. Lain macam lah. Memang auranya lain macam lah. Memang inna Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita buka mikrofon semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian? Apa khabar semua? Silakan jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewan Sri Putri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, bila orang tanya khabar, sihat ke tak sihat, walaupun tak sihat, biasa kita cakap apa dulu? Alhamdulillah dulu. Sebab apa? Alhamdulillah ialah kita nak puji Allah dulu. Allah dah bagi banyak kita sihat. Tapi hari ni Allah mungkin uji sakit kita sikit. Ustaz, saya sakitlah tengah diuji COVID. Ucap alhamdulillah dulu. Sebab masih boleh bercakap, masih boleh melihat, masih boleh call anak ayah, anak ibu sebagainya. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah ini ayat Quran kan. Dia surah apa ya? Surah apa ni? Tuan Zulfadli, surah apa ni Tuan Zulfadli? Saya dipahamkan Tuan Zulfadli ialah mengepalai anak ibu ayah form 3 ni. Surah apa? Panjang cerita tu. Surah apa tuan? Ingat tak tuan? Surah apa alhamdulillah ni? Boleh buka mikrofon sikit tuan? Surah Al-Fatihah. Masya Allah, tepat tuan-tuan, tepat. Okey, dapat tepukan tu, ramai tepuk di belakang tu. Tepat sekali. Surah Al-Fatihah. Nabi kata apa? Alif Lam Mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, dan setiap huruf Nabi kata dapat 10 pahala. Maksudnya orang yang ucap alhamdulillah dia baca berapa huruf? Tuan Anwar pula, Tuan Anwar, saya nampak Tuan Anwar punya background cantik sangat tu, dapat mana kejap lagi saya nak minta lah. Tuan Anwar, berapa huruf dalam surah perkataan alhamdulillah tu? Tuan-tuan dan puan yang dapat cuba tulis ruangan chat sikit. Sambil-sambil berapa huruf ya? Saya tengok anak-anak STF kalau buat program memang aktif. Saya percaya mak ayahnya lagi 3-4 kali aktif. Sebab tu mereka aktif. Tuan-tuan dan puan, berapa huruf alhamdulillah? Ini teka-teki. Hari ni kita tak nak stres-stres, nak santai-santai. Okey, nak panggil apa ni? 9 huruf Azrina 9 huruf. 9 huruf. Okey, jom kita kira sama-sama. Jom. Alif, Lam, Ha, Mim, Dal. Lam, Ha. Ada berapa huruf? 8 huruf. 8 huruf darab 10 maksudnya hari ini yang ucapkan alhamdulillah automatik insya-Allah malaikat menuliskan untuk kita semua 80 pahala. Itu belum kira yang baca penuh Fatihah tadi. Baik tak Allah tuan-tuan puan? Baiknya Allah pada kita kan. Sebab itu ketika Nabi SAW ditanya daripada sahabat dia, ya Rasulullah, kau kenal ke umatmu yang ramai ni? Kenal ke? Tuan-tuan dan puan, kalau saya tanya puan pengetua lah, puan Nurhayati buka mikrofon sikit. Kalaulah kita berkumpul sekali lagi dekat sekolah, dekat dewan, tanpa pakai name tag, campur dengan sekolah-sekolah lain, agak-agak sebagai pengetua cemerlang, kenal tak anak-anak murid STF? Kenal.
mampu kenal kan, ada beza kan? Oh betul tuan-tuan dan puan. Baru berapa ratus orang agak-agak Nabi Muhammad punya ramai umat satu dunia sejak zaman dulu sampai akan datang, berapa bilion manusia, agak-agak Nabi boleh kenal tak tuan-tuan dan puan? Sebab itu tuan-tuan dan puan kan, Nabi jawab apa? Di akhirat nanti seluruh umat umpama kuda-kuda berwarna hitam dan umatku umpama kuda-kuda berwarna putih. Sebab itu Nabi boleh kenal umat-umat dia. InsyaAllah tuan-tuan puan, walaupun waktu kat dunia ni wajah kita tak berapa nak putih lah kan. Macam saya gelap terpaksa guna lampu nampak putih sikit. Tapi dekat akhirat insyaAllah asbab solat kita, asbab wuduk. Mana ni? Dekat STM lah ni penceramah. Dia apa? Puan Zubaidah, Puan Zubaidah. Untuk yang orang lain ni apa sebagai yang COVID. Puan Zubaidah. Puan Zubaidah. Semangat Puan Zubaidah ulas saya punya ceramah. Terima kasih Puan Zubaidah. Puan Zubaidah binti apa? Puan Zubaidah binti Salih. Boleh tutup mikrofon kejap. Okey. Sorry. Baik, betul. Tak apa. Dia mengulas penceramah saya tadi. Bagus. Terima kasih. Nampaknya dia dapat sesuatu lah. Frontliners dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan. Seterusnya saya nak tahulah tuan-tuan, puan-puan ni daripada mana sebenarnya? Saya dipahamkan daripada Johor sekolah ni. STM ni JB kan, JDT yang menang 8 kali Piala Liga Super. Tuan-tuan perempuan boleh tak tuan-tuan tulis kat ruangan chat? Bersiaran langsung daripada mana? Jadi kita boleh tahu pagi ni, Kulim. Masya Allah, Tuan Anwar di Kulim. Masya Allah, jauh. Okey Kulim itu kena banjir tak? Tak kena ya? Tak kena ya? Kena? Tak kena. Alhamdulillah. Sampai. Alhamdulillah. Pekan Nenas, JB, Johor Bahru. Masya Allah, JB Muar, Allah rindunya dengan Muar. Mutiara Rini, Pasir Gudang. Tanjung Maling Perak pun ada. JB, Kuching. Daripada mana tuan-tuan puan? Daripada Sarawak tu, Masya Allah. Pasir Gudang, mana lagi? Kita tengok negeri mana yang paling ramai pagi ni? Seremban, Skudai, Johor. Oh, maksudnya STF bukan ramai orang Johor je Okey, JB, lagi. Mount Austin, oi. Parit Raja. Ini paling kaya ni tuan-tuan puan. Banyak-banyak parit paling kaya sekali lah Parit Raja Batu Pahat. Pasir Gudang, Gelam Patah, Bangi, Selangor, Pekan Nanas, Johor. Lagi tuan-tuan. Macam belum ramai je, kita ada berapa orang ni? Kita ada 84 orang. Mesti ada 84 respon ni pagi ni. Segamat Johor, ramai orang Johor Masya Allah. Negeri lain tak ramai, baru Perak, Sarawak, JB, Selangor dan Kedah tadi saya nampak. Lagi JB, lagi tuan-tuan puan. Okey, alhamdulillah. Pasir Gudang, Lakin. Ini stadium yang sangat dirindui ni. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Skudai tuan-tuan puan. So, Hulu Langat. Ini tak jauh dah ni. Ini tempat paling glamour seminggu tuan-tuan puan, iaitu Hulu Langat. Berhati-hati puan sebab ramai sangat tetamu yang hadir. Tidak diundang tapi nak mencari kebesaran Allah dekat hutan ataupun sungai sana. Aikroh Melaka, terima kasih Shah Alam. Felda Kratung, Pahang, ada alhamdulillah macam-macam negeri. Okey tuan-tuan, saya bersiaran langsung daripada Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Saya berasal daripada Muar, Johor, Darul Takzim. Saya lahir di Tangkak, Hospital Tangkak, bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor Kluang dan menyambung di Universiti Malaya dekat Kelantan, Nilam Puri, kemudian sambung ke UM, KL dan kahwin dengan orang Terengganu. So JDT pada saya bermaksud Johor dan Terengganu. So tak payah gaduh-gaduh lah. Walaupun itu Terengganu kalahkan JDT kan. Bagi sekali lagi kita pulang balik 1-0 balik. Okey tuan-tuan puan. Kuching, Masya Allah. Orang Kangkar Pulai Bari Kuching. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan, walau di mana pun kita berada, saya nak kongsikan permulaan pagi ini ialah, tuan-tuan puan, pernah dengar tak hadis Nabi SAW? Nabi kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu. Yang ini penting tuan-tuan. Iaitu orang yang berada dalam taman-taman syurga. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ialah dalam taman-taman syurga. Dulu, kita cerita majlis ilmu hanya dekat sekolah, dekat masjid, dekat pusat-pusat pengajian. Tapi sedar tak tuan-puan, hikmah pandemik yang kita dah nampak sekarang iaitu kita dah mula pandai guna internet dan kita boleh dapat ilmu live di internet. Dan kalau kita faham hadis Nabi tadi, sebenarnya kita sedang berada dalam majlis ilmu yang ada dalam rumah kita sendiri. Masya Allah. Jom sama-sama tuan-tuan puan, kita ucapkan Alhamdulillah, iaitu Allah hadirkan taman syurga dalam rumah kita. Selama ni kita ingat taman syurga jauh daripada jauh. Rupa-rupanya pagi ini, setiap hari anak-anak kita berada pada dalam taman syurga dan tak semua orang yang layak dan nak masuk syurga. So hari ini tuan-tuan puan, wahai ahli syurga semua, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ahli-ahli syurga. Sekali lagi buka mikrofon. Seronok sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambah satu persen. Ahli syurga. Sekali lagi. Assalamualaikum ahli syurga semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ahli syurga, tambah ahli syurga kat belakang tu. Seronok sikit. Dengar sekali lagi. Assalamualaikum ahli syurga semua. Terus tak jawab dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli syurga. Masya Allah. Semua terkedu. Nak kena panggil ahli syurga. Ya tuan-tuan dan puan, apa yang kita ucapkan dia boleh jadi doa insya-Allah. Sebab tu kenapa Ustazah Hayati banyak kali cakap ahli syurga. Sebab mudah-mudahan doa kita untuk orang akan patah balik kat kita. Tadi saya kata kenapa nama saya Nur Naimi. Saya bersyukur sebab apa? Satu, bila saya ngaji kat Kelantan dulu, saya kenalkan diri saya, nama ambo Nur Naimi. Boleh panggil Naim. Jadi orang sana panggil Naim. Kelantan dah Naim. Naim. Satu lagi yang saya suka ialah Anin Naim. Maksudnya syurga yang penuh nikmat. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan yang panggil nama saya terdoa samalah syurgaku, syurgaku. Alhamdulillah, terima kasih pada ibu ayah saya. Sama dengan anak-anak kita, ada maksud yang ada sebab kita bagi. Tuan-tuan dan puan, okey kita masuk topik kita. Dah 10.30 dah. Hari ni kita sampai berapa nanti kita bincang Mungkin sampai malam tuan-tuan Kena harap bersabarlah. Tutup ilmu nak masuk syurga bukan senang Tuan Anwar Okey, Tuan Anwar dah macam duduk dalam syurga dah, nampak warna black background ni, suka saya. Okey, tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Saya nak tanyalah, okey kita masuk sikit topik Sepanjang kita bersama anak kita. Okey. Boleh tak tuan-tuan puan-puan kongsikan, tuliskan apakah cabaran atau masalah-masalah yang selalu kita nampak, yang selalu dihadapi oleh anak-anak kita. Boleh tak tuan-tuan puan yang kita selalu pening melihat anak-anak kita ni yang berada kat depan kita ni sekarang ni. Dulu kita jauh-jauh dengan anak kita kan. Sibuk sekolah, sibuk kerja. Tapi sekarang ni hampir 24 jam. Tiap-tiap hari ngadap dia. Kan? Boleh tak kongsikan dengan kita semua, tuliskan apa yang kita selalu nampak cabaran pada mereka. Dia bukan cabaran masa depan, yang sekarang ni. Yang masalah selalu kita nampak depan mata ni. Apalah. Kalau orang Kelantan kan pernah, okey sila tulis tuan. Apa yang kita nampak? Boleh kongsikan? Siapa tak tulis bermaksud anak dia okey 100%, tak ada masalah langsung. Okey, alright. So ada satu kisah sambil-sambil tuan-tuan tulis ni, saya nak kongsi satu ketika saya belajar dulu, saya punya pensyarah dekat Kelantan. Dekat Kelantan pula. Dekat UK. Dia ada satu kawan. Pagi-pagi, setiap pagi dia akan jerit kuat-kuat. Okey tuan-tuan, boleh? Apa masalah yang kita selalu nampak tentang anak-anak kita? Boleh kongsikan? Di ruangan chat. Tuliskan sikit. Okey, tiap-tiap pagi dia kawan ni dekat UK ni, tiap-tiap pagi Cikgu Zila tiap-tiap pagi dia kata apa? Mu nampak dah masyaallah. Mu nampak dah masyaallah. Hari-hari setiap pagi dia akan jerit sepanjang hampir hari-hari kata masyaallah. Kawan-kawan ni banyak negeri dia pelik Kenapa masyaallah? Banyak apa benda masalah kau ni? Tuan-tuan dan puan, rasanya apa yang sedang berlaku pada kawan ni? Cikgu Zila, rasa-rasa apa yang sedang berlaku cikgu? Cikgu orang Kelantan kan? Yang Kelantan ni, masyaallah. Agaknya apa yang berlaku? Okay, baru Puan Azrina seorang je respon. Apa lagi tuan-tuan? Silakan. Apa dia? Masya Allah. Cikgu Hayati Kelantan juga ke? Cikgu agak-agak apa yang berlaku? Ada tak orang Kelantan lagi standby lepas ni? Silakan cikgu. Ustazah. Saya ni nak cakap Kelantan ke tak Kelantan pun tak berapa jelas juga. Masya Allah. Masya Allah dia kata. Masalah ke, Masya Allah ke. Macam tu kan. Kita pun confused. Apa lagi orang luar yang confused. Rupanya tuan-tuan dan puan, kawan tanya, wah masalahmu ni? Dia kata. Rupa-rupanya dia kata, bukan masalah. My sock lost. Dia nak Stokin dia hilang. Orang putih rupanya. Dia kata putih. Dia nak cakap my sock lost. Stokin saya hilang. Mu nampak tak? Dia kata. Tapi cakap orang putih. My sock lost. Itulah tuan-tuan puan. Bila tak faham apa yang berlaku, kita pun tak boleh nak tolong. Okey, alright. Terima kasih. Kita tengok cikgu-cikgu. Boleh bersama kita tengok. Masalah yang kita nampak selalu pertama ialah anak susah nak faham subjek. Nak tolong tak mampu. Saya ni bidang lain. Anak bidang lain. Okey, yang pertama. Line internet yang lembab. Okey, alright. Tepu kat rumah dah. Dah data keluar lama dah nak jumpa kawan. Dah nak keluar lama dah nak jumpa kawan-kawan. Alright. Selalu tanya tentang kami tentang subjek yang kurang faham. Tapi kami pening nak tolong tak faham. Okey, alright. Pengaruh gadget, media sosial dan K-pop. K-pop tu
Alright, pengaruh gadget susah nak kontrol. Masalah nak kawal anak dengan gadget dan mengurus masa. PKP nak buat anak-anak tepu kat rumah. Gadget. Okey tuan-tuan, lain. Baru lebih kurang 8 orang masalah. Anak lain okey Ada bersama saya tak ni? Hello, Assalamualaikum. Okey, tak banyak masalah budak STF ni nampaknya. Anak-anak lain tentang solat ke, tentang banyak main ke, banyak main game ke, gadget ni buat apa? Boleh tak lagi tuan-tuan perincikan sikit. Dia main gadget, dia pegang je ke macam mana? Dia pegang je macam ni. Ke macam mana? Boleh lagi? Sebab kalau tak banyak masalah, kita tak banyak tolong lagi. Layan drama Korea. Okey, puan rasa itu ada masalah, menyebabkan dia ada problem. Okey, lagi. Lagi. Tak dapat bagi kata semangat je. Tak dapat bantu pelajaran. Okey, tak apa. Lagi, tuan-puan. Alah. Macam tak banyak masalah budak STF ni. Ustazah. Okey, semualah. Baguslah. Kalau saya ceramah live tuan-tuan puan, biasa saya akan letak satu whiteboard kat depan dan biasa akan tulis kat depan dan whiteboard biasanya akan penuh. Tuan-tuan puan. Okey, adalah lagi masalah yang kalau bukan anak kita pun masalah yang selain daripada online, masalah lain lah yang kita risau tentang dia. Ada tak? Mengawal penggunaan internet yang betul. Okey, alright. Lain ni. Masalah yang biasa kita tengok budak-budak sekarang. Tengok K-pop, pengurusan masa, drama Korea, gadget. Okey, gadget tengok K-pop. Lagi tuan-tuan puan? Ada tak yang banyak main? Mungkin bukan anak kita STF je, anak-anak yang lain juga sama. Kan kita ramai anak kan? Tuan Anwar berapa anak Tuan Anwar? 5 tuan Alhamdulillah. Boleh ada gaya tambah lagi tuan. InsyaAllah. Giling tu. Terlalu asyik dengan gadget lain PUBG dan K-pop. Okey, kuat. Game online. Okey. Main game online pengaruh gadget K-pop kalau boleh minta buka kamera, tak nak pula dan buat kerja lain juga buat sama. Alright. Okey, terima kasih. Ada masalah solat tak? Nak suruh solat ke sebagainya? Ada yang direct message saya ni? Ada lagi? Okey, alright. Okey. Bagi anak sekolah menengah tak ada masalah. Yang pada anak-anak sekolah rendah, okey, banyak pada online. Okey, tuan-tuan, Mas, setakat ni tak ada masalah solat tuan Anwar. Tuan lain, anak lain, masalah solat ni bukan tak solat tau. Tidur lambat. Kadang-kadang anak jadi moody, pendiam. Kerana terlalu berkurung dan hadapi rutin sama. Okey, alright tuan-tuan puan, itu cabaran sekarang. Kalau cabaran dulu lain. Kalau cabaran dulu lebih kepada tak balik-balik rumah. Betul tak? Asyik nak main je. Masalah sekarang, yang sekarang pun cabaran, nak keluar rumah pun susah. Okey, alright. Tuan-tuan puan, bila kita tengok okey, saya nak tanyalah soalan-soalan yang mungkin tak terfikir selama ni. Pertama, siapa yang anak dia? Okey, nampak tak gambar kejap ya. Ada nampak gambar raise hand tak? Raise hand kat mana raise hand? Ada gambar raise hand tak? Okey. Kita nak tengok tuan-tuan perempuan kalau boleh buka raise hand kalau perlu ya. Okey, sekali lagi saya nak tanya. Soalan saya ialah pertama, siapa yang anak-anak dia banyak sangat main? Boleh tak tolong angkat tangan sikit? Sebab mungkin nak tulis panjang no lah ustaz nak tulis. Okey, ada yang anak-anak banyak main? Main je kerja, nak main je. Ada tak? Right, nak main je, main game, main kat luar. Okey. Okey, ada. Terima kasih. Anak bukan seorang tu. Ini kita cerita tuan-tuan puan. Ini bukan sekadar cerita anak STF. Anak kita ada ramai. Tuan Anwar ada 5 orang anak. Tuan-tuan puan mungkin 4-5 orang anak, 3-4 orang anak. Tuan Zamarudin, berapa orang anak Tuan Zamarudin? Mana Tuan Zamarudin? Dia hilang dah. Okey tuan puan. Berapa? Seorang? Putus-putus kan? Seorang? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini betul-betul anak yang perlu dijaga betul-betul ni. Seorang ni kan. Okey tuan-tuan dan puan. Pertama, anak kita banyak main. Terima kasih yang angkat tangan. Okey, yang kedua. Okey, turun tangan. Soalan kedua. Anaknya kalau nak disuruh solat, mesti banyak kali cakap baru jalan. Silakan angkat tangan. Angkat tangan je dulu. Okey. Yang kedua. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang anaknya kalau dia cakap sekarang ni cepat sangat nak terasa? Sila angkat tangan. Antara soalan lah. Cepat sangat terasa. Sikit-sikit nak terasa. Sikit-sikit nak merajuk. Kan? Alright, okey, ada, okey, lebih kurang. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, turun tangan.
Okey, seterusnya siapa yang anaknya kalau nak suruh buat sesuatu dah suruh baru gerak. Contoh basuh pinggan ke, kemas tempat tidur ke. Kalau tak disuruh memang tak gerak. Ada angkat tangan sikit tuan-tuan dan puan. Okey, alright. Ui, ini paling banyak ni. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa yang anak-anak kat sini? Okey, terima kasih turun tangan. Siapa yang kat sini anak-anaknya selalu kalau nak masuk kelas kena diingatkan, dah lah masuklah, buka kamera lah, fokuslah, janganlah main-main. Disuruh baru dia fokus. Kalau tak memang sekati dia je macam ya tak ya je. Siapa anak dia macam tu? Sila angkat tangan sikit. Maksudnya disuruh belajarlah maksudnya. Yalah mungkin dalam keadaan emosi dah mula down kan ataupun motivasi. Alright, terima kasih. Oh, okey. Alright, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang. Okey, siapa lagi anaknya yang kalau kat sini suka sangat main game? Main game online. Main game. Tak kisahlah anak yang keberapa pun, yang penting dia suka main game. Okey, kat sini siapa yang anaknya suka nak jalan-jalan je, asyik ajak jalan-jalan je. Ayah, bila nak jalan-jalan ni, jalan-jalan ni. Okey, silakan angkat tangan sikit. Okey, terima kasih. Yang tak angkat tangan ni ada tak dengan kita ni? Baru 5 orang angkat tangan. Anak-anak yang F2, okey, yang lain semua okey ada. Okey, terima kasih tuan-tuan puan. Okey, sebelum kita nak cerita panjang-panjang, alhamdulillah, terima kasih yang respon ya. Okey, hari ni ingat kita bukannya berbentuk seminar, kita berbentuk santai, buah-buah mesra dan kita nak santai sambil berilmu lah ya. Okey, saya nak tanya. Okey. Siapa kat sini yang pernah jadi kanak-kanak? Oh, sudah. Angkat tangan. Kita tengok. Kalau kat sini yang tak ramai angkat tangan, maksudnya terus dewasa lah. Okey. Okey. 25, 26. Siapa pernah jadi kanak-kanak? Oh, okey. Jangan turun dulu. Angkat tangan dulu. Kita tengok dulu. Siapa jadi kanak-kanak? Maksudnya kat sini angkat tangan memang dia fokus kat kita sekarang ni. Ataupun tak jumpa tangan kat mana ustaz tangannya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sedar diri kita pernah jadi kanak-kanak. Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan, dah pernah jadi kanak-kanak? Okey, turun tangan. Bila dah jadi kanak-kanak, okey. Saya nak tanya soalan-soalan yang pelik sikit. Bila kita jadi kanak-kanak seusia lebih kurang anak kita, ibu ayah ni kasih sekalian. Siapa yang waktu tu, okey, dengar betul-betul lah soalan ni. Ni cepu cemas sikit ni. Siapa yang waktu itu, kita patah balik zaman tu ya tuan-tuan. Kita patah balik zaman kita kanak-kanak. Siapa waktu tu yang memang suka main? Sila angkat tangan. Dia memang suka main. Dia main kan, dia suka main. Bukan sekadar main je, main apa kita main tuan-tuan puan, buka mikrofon sikit tak? Apa yang selalu tuan-tuan zaman kita suka main tuan-tuan? Kita nak tahulah zaman tuan-tuan puan suka main apa loh. Main apa? Buka mikrofon boleh jawab je. Silakan. Batu sembang. Batu seremban Main lagi. masak-masak. Main masak-masak, bagus lagi. Ting-ting kejar. Kejar-kejar. Kejar-kejar lagi perempuan lagi. Jadi. Mandi sungai. Mandi sungai. Main getah. Main gasing. Main Pondok gasing. gala panjang. Pondok-pondok Main galah kahwin-kahwin. Main kahwin. Yang ni saya suka. Okey, turun tangan. Saya memang nak cari jawapan pada Puan Zamarudin ni. Siapa yang pernah main kahwin-kahwin? Gila angkat tangan. Pernah main kahwin-kahwin tu dulu. Angkat tangan sikit. Pernah main kahwin-kahwin tak? Ya Allah, pernah kan? Puan Azura pernah main, Tuan Zai, Puan Rafiza, Puan Ali. Ya Allah. Kita Puan Cikgu Zila tak pernah main kahwin-kahwin? Tak pernah okey tuan-tuan puan. Terus kalau kita tengok tuan okey, terima kasih. Kita dulu mandi sungai. Yang pernah mandi sungai kan? Yang pernah mandi sungai. Mak ayah bagi tak kita mandi sungai dulu sebenarnya? Bagi. Ada tak situasi mak ayah tak bagi tapi kita mandi? Ada tak? Balik-balik dah dengan bagi. syarat ada orang dewasa. Okey, bagi dengan syarat ada orang dewasa. Okey, alhamdulillah. Ada tak? Mandi. Berkemban je kan ataupun tak pakai baju zaman tu kan. Okey, tuan-tuan dan lelaki lah ni, ada tak yang balik rumah dah basah-basah balik rumah sampai rumah kering? Ada tak kat sini macam tu dulu? Confirm. Kan Tuan Zulfali lah. Janganlah kan ustaz ni macam tahu. Ya, kita lebih kurang je umur kita tuan-tuan puan.
Tuan-tuan perempuan, anak-anak semua. Tuan-tuan perempuan dekat situ, anak-anak tak dekat sini kan. Kalau dia dengar lagi dahsyat. Oh, ayah main kahwin-kahwin ni. Ayah main nyok-nyorok. Ayah main galah panjang. Ayah main baling selipar. Ayah main cepi. Semua ayah main Oh, kenapa kita orang tak main? Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan main tuan-tuan Sama tak dengan anak kita nak main? Anak kita nak main tak boleh. Kita main boleh. Anak kita main tak main di sungai tu? Aduh, ustaz ni. Anak kita ada masa tak nak main cepi tu? Sekarang dia orang banyak main pada gadget. Okey, so dia main gadget, kita main tu. Okey, saya nak tanya, yang dah dewasa sekarang ni, cuba tengok handphone masing-masing, ada tak dalam handphone kita game kita? Siapa ada sila angkat tangan. Game, tak kisahlah game ular ke, game apa saja game, yang penting ada dalam handphone kita. Sila angkat tangan yang ada game. Tuan Anwar paling cepat angkat. Tuan Zulfali tengok tu. Jangan tipu nanti game tu ada masalah dekat handphone kita. Okey tuan-tuan dan puan, alhamdulillah masih lagi ada game. So sebenarnya siapa yang nak main game ni? Anak ke kita ni? Suara sikit tuan-tuan puan. Siapa yang main game ni? Tuan Anwar, siapa yang main game tu? Maknya. Bapaknya yang main. Nampak tu mengaku tu. Maksudnya anak main salah, bapak main okey. Itulah tuan-tuan puan. Nanti saya uraikan lagi. So anak main sebab mak ayah pun suka main. Itulah ceritanya. Itu yang pertama. Tuan-tuan puan yang kedua tuan-tuan puan ya. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah solat nak disuruh. Zaman kita dulu tuan-tuan puan, siapa yang ketika kita dulu solat memang tak payah disuruh. Solat tak payah disuruh. Angkat tangan. Memang paling cepat sekali. Alright. Ni cerita zaman budak-budak kita ya. Saya patah balik ni. Okey, alhamdulillah. Siapa yang ketika umur sama macam anak kita, dia cukup solat 5 waktu, angkat tangan. Sudah. Puan Salina pun tak berani angkat tangan. Waktu umur kita sama macam anak kita sekarang. Cukup solat 5 waktu. Oh, Masya Allah. Tuan Anwar, cukup solat dulu umur berapa lah Tuan Anwar? Sebab Tuan Anwar ni buka buka kamera lah yang serti dengan saya ni. 13. Umur 13, alhamdulillah. Dan kebanyakan budak-budak zaman kita dulu cukup solat umur berapa ya? Puan Kintan, dulu zaman kita dulu, zaman puan muda-muda lah, yang cukup solat tu umur berapa biasanya? Puan Kintan ada? Okey, tuan-tuan dan puan, biasanya umur berapa ya? Kita pun dulu mak ayah kita taklah begitu strict sangat tentang solat, betul kan zaman dulu kan? Dan sekarang alhamdulillah dah mula cakna. So macam anak kita juga perangainya. Kalau tadi anak kita suka main, kita pun suka main. Kalau kita susah nak suruh solat dulu, kita pun sama dengan anak kita. Okey, alright. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, siapa yang dulu sangat cepat terasa? Antara terasa ialah alah asyik akak je, asyik abang je. Zaman-zaman dulu, siapa yang pernah ada pengalaman macam tu? Sila angkat tangan sikit. Ataupun cepat terasa, mak cakap dah terasa, ayah cakap nak merajuk, hentak pintu, kan kadang-kadang dah mula rasa nak lari rumah. Pernah tak macam tu? Oh, baru 2 orang Angkat tangan sikit tuan-tuan. Ada. Puan Alia ada. Puan Alia. Puan Alia dulu selalu terasa sebab apa Puan Alia? Ada Puan Alia. Boleh buka mic? Mic cikgu. Okey. Oh, tak ada mic. Okey, tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan. Dulu kita senang terasa kan, so sekarang anak kita terasa juga. Kita pula marah anak kita. Kau tak payah merajuk boleh tak? Dulu kita pun merajuk juga, betul tak? Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, soalan lagi. Seterusnya. Sama kan kita dengan anak kita kan? Sama je. Okey, seterusnya. Dulu siapa yang tak perlu disuruh? Angkat tangan. Tak perlu disuruh. Buat sesuatu, mak terus volunteer. Semua nak volunteer. Ada kat sini? Silakan angkat tangan. Angkat tangan ni Ustazah, angkat tangan dekat tu, dekat apa? Dekat chatting tu. Tak ada. Kalau angkat tangan tu kita tak lepas pandang. Ada, tak payah disuruh. Dia volunteer selalu. Alright, terima kasih. Siapa yang ni soalan kedua? Siapa yang selalu dulu memang selalu disuruh? Selalu disuruh. Jujurlah. Solat kena suruh, basuh pinggan kena suruh. Kan tak ingatlah Ustaz. Saya macam tiba-tiba ingat saya dah tua lah. Okey, selalu disuruh. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, terima kasih tuan-puan. Sama juga anak kita tu lah. Okey, seterusnya. Siapa yang suka jalan-jalan? Kalau ayah ajak jalan-jalan, ya Allah, seronoknya
Maksudnya tak kisahlah walaupun orang kampung naik motor ke, ataupun pergi jalan-jalan, pergi gunung ke, pergi mana-mana ke, pergi pasar malam ke, siapa yang paling suka angkat tangan? Angkat tangan sikit tuan-tuan. Kita tengok, oh okey, okey, oh ramai ni. Oh ramai ni suka jalan-jalan ni. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oh ramai suka jalan-jalan waktu dulu. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Okey, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih semua kita bagi tepukan semua tuan-tuan dan puan. Ya Allah. Okey, bila kita kenang kembali tuan-tuan dan puan, pengalaman kita waktu kanak-kanak, jomlah kita hadiahkan Al-Fatihah buat mak ayah kita yang selalu mewarnai hidup kita dulu tuan-tuan. Mak ayah kita, mak ayah mertua kita yang selalu mewarnai hidup kita dengan macam-macam perasaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ibu ayah kita yang ada dekat mana pun berada sekarang ni mendapat saham kita sebagai anak yang soleh-solehah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita patah balik cerita kita. Kalau boleh buka kamera lain, best sikit berceramah kan tuan-tuan dan puan, macam ceramah seorang-seorang aje. Kita suruh anak kita buka kamera time kelas, kita pun malu-malu nak buka kamera kan. Tuan Arfa Nizam gitu. Okey tuan-tuan dan puan, romantik dua orang ya. Kalau boleh ajak semua tahu macam tu Arfa Nizam tu berduduk berdua, ramai boleh tengok. Okey tuan-tuan dan puan, bila kita tengok anak kita tadi, kita tengok zaman kita kanak-kanak tadi, macam-macam pengalaman kita, macam-macam perasaan kita. Dan kalau kita tengok, macam lebih kurang pula dengan anak aku. Perasan tuan? Satu lagi. Saya nak tanya kat sini. Turun tangan semua, Puan Azlinda semua turun tangan, pengetua turun tangan kejap. Tangan tu masih ke atas tu. Okey, saya nak tanya kat sini, siapa yang dulu memang straight A student, UPSR, PMR atau SRP dan SPM? Sila angkat tangan. Straight A student. Turun tangan terus semua. Okey, Tuan Anwar seorang lagi. Ataupun SPM pun hampir-hampir straight A lah. Mungkin SPM agak mencabar. Turun balik Tuan Anwar. Sekali lagi. Yang memang straight A. Okey, UPSR straight A, SRP atau PMR straight A. Sila angkat tangan. Sudah. 3 orang. 3 orang tuan okey. Siapa yang kat sini macam-macam dia ada? Ada A, ada B, ada C, ada D. Silakan angkat tangan. Kita nak tengok sikit A, B, C. Tak apa tuan-tuan puan, ni pengalaman lepas kan. Kita kenangan-kenangan. Hari ni kan macam santai. Ramai lah. Ramai. Alhamdulillah. A, B, C. Okey, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan puan. Tapi kita nak anak kita straight A kan. Kita nak anak kita dapat yang terbaik. Tapi kita pun kadang-kadang tak dapat yang terbaik dulu kan. Okey, jangan risau. Itu anak kita. Tak apa, kita cerita kejap lagi. Ibu ayah, tuan-tuan puan, patah balik cerita kanak-kanak kita tadi. Bila kita tengok anak kita semua lebih kurang perangai macam kita rupanya. Kalau kita kata risau anak kita main game, rupanya dalam handphone kita masih ada game tuan-tuan puan. Kan? Kalau kita tengok anak kita suka main macam-macam. Yelah Ustaz, kita dulu main kahwin-kahwin, kita main kita main CP, main cikgu-cikgu, anak dah tak main semua tu. Tuan-tuan puan, apa kesimpulan yang kita buat? Kita pun tak cukup solat juga. Kita pun suka merajuk juga. Kita pun macam anak kita juga. Tuan-tuan boleh tak tulis kat ruangan chat? Sebenarnya apa kesimpulan yang kita boleh buat melalui kita dan anak kita yang sama-sama tadi tu? Macam samalah. Apa tuan-tuan boleh faham dan boleh kongsikan? Apa kesimpulannya tuan-tuan? Silakan. Rasa-rasa apakah titik persamaan kita dengan anak kita? Boleh tak kongsi kita tuan-tuan? Apa yang sama ni? Bapak borek, anak rintik. Ni betul lah. Ini pepatah yang tepat ni kan. Bapak kencing berlari, anak kencing duduk. Tak. Tu tak nak lah, tu tak baik. Bapak borek, anak rintik. Anak kita cerminan kita. Okey. Tapi anak kita dapat straight A tuan-tuan. Alamak. Tak apa. Tu hasil didikan kita. Macam bapak, macam itulah anaknya. Bapak je, mak tak ada tahu. Untung jadi mak ni hari ni. Mak semua okey je. Bapak je masalah nampaknya. Anak-anak pun sama macam kita. Okey. Lagi. Apa kesimpulan? Selalu kan cikgu-cikgu mengajar dekat kelas, anak-anak kena respon tau. Kita nak tengok, betul ke anak-anak yang rajin respon tu sama macam ayah mak dia? Ataupun anak-anak tak respon macam mak ayah dia juga? Kita tengok. Baru 4 orang respon tuan-tuan puan. Setiap zaman ada cabarannya. Ini memang lain lah dia punya ni. Straight A punya level ni. Anak berhak merasa kehidupan macam mak ayah dulu walaupun zaman berbeza. Ini padu ni. Anak berhak rasa kehidupan. Seterusnya zaman kanak-kanak sama macam
tetap kanak-kanak. Zaman dah berubah. Ini memang kena lagu zaman berzaman ni, Tok Ki ni. Okey tuan-tuan, lagi. Okey, ada tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Terima kasih atas pandangan. So satu perkataan yang saya nak kongsi tuan-tuan kalau boleh baca kod-kod pandangan ini. Sebenarnya kita dan anak kita satu perkataan yang kita sama, iaitu apa dia? Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Kita tetap sama dengan anak kita, iaitu kita ada apa? Boleh buka mikrofon. Kita ada apa tuan yang sama? Fitrah. Fitrah. Apa maksud fitrah? Aidil fitri, maksudnya kembali kepada ada yaudu, kembali kepada fitrah. Apa fitrahnya? Fitrah seorang kanak-kanak apa tuan-tuan puan? Masalah utama kita kadang-kadang tak tahu fitrah seorang kanak-kanak. Kalau kita tengok anak kita stres kat rumah, sekarang dah boleh keluar kadang-kadang kan? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh ajak naik kereta, ajak keluar rumah. Betul tak tuan? Kita dulu tak suka dikongkong, tapi kenapa kadang-kadang kita, yelah yang PKP bab lain, tapi sekarang dah mula boleh keluar. Inilah masanya kita nak bawa anak kita keluar. Yang orang Hulu Langat tadi, siapa ada kat Hulu Langat, kita boleh kontak dia, kita boleh pergi ke sungai Hulu Langat. Okey, tuan-tuan dan puan, pertama kita tengok fitrah anak apa dia. Fitrah ni iaitu benda yang Allah cipta untuk seorang kanak-kanak. Fitrah orang dewasa apa dia? Fitrah orang tua apa dia? Fitrah baby apa dia? Itulah fitrah. Kenapa saya nak mulakan dengan fitrah? Ramai kita tak perasan tentang fitrah, menyebabkan kita selalu stres dengan anak-anak kita yang kita ingat dia sepatutnya macam orang dewasa. Faham tak maksud saya? Contoh, saya ambil game tadi. Game bahasa Melayu apa tuan-tuan? Game. Tuan Arfa Nizam. Tuan Nizam? Main kan? Permainan. Tuan masih main game handphone tuan? Kadang-kadang. Kan tengok tu. Salah tak? Sebab main game kenapa? Main game kenapa? Game maksudnya permainan. Kenapa masih lagi orang dewasa nak main badminton? Sekarang ni pukul 10 sepatutnya saya menyertai PIBG punya grup main badminton. Semua dah nak melepaskan geram ni. Kenapa masih perkataan main? Sebab main hasilnya enjoy. Melepaskan tekanan. Ya, melepaskan tekanan, melepaskan stres, betul. Dan jawapan main kesannya ialah enjoy, nak lepaskan stres. Sebab tu kenapa anak-anak kita dah tak boleh buat apa-apa. Dah tak boleh keluar, tak boleh nak itu, tak boleh ni. Yang dia hanya ada ialah main game. Tapi Ustaz, main game dia stres juga. Saya dengar asyik orang memaki je, bodoh lah, bengong lah, bangang lah, tak hilang stres juga. Sebab tu main game dia kena game yang betul. Yang cara main game tu kena cara yang betul. Bila kalah je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila menang je, alhamdulillah, takbir. Kan lain sikit kan. Tuan-tuan perempuan, saya ulang sekali lagi. Zaman kita ada macam-macam permainan. Kita boleh main kahwin-kahwin walaupun kalau kita kenang kembali kawan-kawan tu kan, ya Allah, semua dah hebat-hebat dah kan. Nasib baik tak kahwin dengan dia je kan. Kita boleh main nyorok-nyorok, polisentri sebagainya. Anak kita tak boleh main tuan-tuan puan. Kecuali tuan-tuan ajak main semula pada mereka dengan mereka mainan-mainan macam tu. Saya ulang sekali lagi, fitrah anak nak main. So mulai hari ni, tak kisahlah anak tu tingkatan berapa, jangan anggap dia macam dewasa. Walaupun baru form 3, dia masih lagi dalam transisi antara kanak-kanak ke dewasa. Dia perlukan main. Okey ke? Okey tak tuan-tuan puan? Okey ke huraian saya ni? Apa yang penting tuan-tuan puan? Buka mikrofon sikit. Apa yang penting? Silakan. Empat orang jawab sekali lagi. Buka mikrofon. Nak tengok Mak Ayah ni. 1, 2, 3. Apa yang penting? Kerja sama. Memang sepakat. Kita memang pengaruh Wonderpad tuan-tuan puan. Memang nampak tuan-tuan melayan kanak-kanakan. Wonderpad. Tuan-tuan puan, saya tak ada langsung cerita kerjasama. Saya tak ada cerita pasal main. Tuan-tuan cerita kerjasama dah kenapa? Tajuk kita main. Ya Allah, dah salah tajuk kita tuan-tuan puan. Memang kelakar ni orang-orang STF ni. Sekali lagi tuan-tuan puan, apa yang penting? Kerja sama. Enjoy. Enjoy main. Main. So, tuan-tuan dan puan, kalau anak kita stres sekarang, kalau dia asyik mengandap handphone macam pengetua cakap tadi, dah tepu dah. Tolong ajak main sesuatu yang enjoykan dia. Faham tuan-tuan puan? Kalau dia nak main badminton kat luar, kita main dengan dia. Kalau kita nampak dia nak nak main game, kita main game dengan dia. Kita boleh tukar daripada main game kepada main yang macam zaman kita main. Tak kisahlah nak main apa pun. Yang penting kita kena ingat kita pernah jadi budak dan kita nak pernah enjoy macam budak. Sampai sekarang pun bapak budak, mak budak masih ada game kan? Sebab nak enjoy. Sama dengan anak-anak. So
Tukar game tu kepada benda yang manfaat, yang enjoy. Okey, tuan-tuan dia nak buat apa? Selain daripada nak mengada handphone, nak keluar tak boleh. Sebab tu kena tukar, jangan terus marah. Fitrah budak, dia nak enjoy. Sama macam manusia biasa. Okey, apa lagi tuan-tuan? Kita nak disuruh solat. Tuan-tuan perempuan bila tanya tadi zaman kita cukup solat tak? Sama juga tuan-tuan puan. Jangan rasa stres bila nak suruh anak solat. Ada dua perkataan. Satu suruh, satu ajak. Which the best? Which one the best? Suruh atau ajak? Ajak. Ya. Ajak Ajak. bersama jemaah. Ya betul, ajak. Apa beza suruh ngajak? Kalau suruh macam ni, solat, solat. Cepat solat. Itu suruh. Tapi kalau ajak, dalam azan apa dia tuan-tuan puan? Dalam azan apa dia? Dalam azan, hayya 'alas solah. Allah dah cakap dah. Jom solat, mari solat. Betul kan? Jom solat. Sebab itu, bila kita dalam PKP dekat rumah, inilah hikmahnya kita boleh solat berjamaah sejak tahun lepas sampai sekarang. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Betul kan? Apa yang penting? Sekali lagi, buka mikrofon. Apa yang penting? Kerja sama. Solat berjamaah. Dah tukar tajuk, solat berjamaah. Kerja sama lagi, ya Allah. Tadi enjoy. Dah tukar tajuk, masih kerja sama. Kita belum cerita kerja sama lagi. Ini memang kelakar tuan, memang kelakar. Memang best. Okey, terima kasih. Apa yang penting? Solat berjamaah. Anak-anak kita kalau dia selalu tengok kita solat berjamaah, dia akan faham bahawa solat mesti tak boleh seorang-seorang dan dia tak akan rasa dipaksa. Sebab dia tengok ayah dia pun solat. Okey? Ibu pun solat. So solat berjamaah di awal waktu. Alhamdulillah pagi tadi saya dapat solat berjamaah dengan isteri saya, dengan anak-anak saya 3 orang. Yang seorang yang kecil sekali, dia tengok kita dah solat, dia baru bangun. Dia kata kenapa tak kejut, umur baru 4 tahun. Kenapa dia nampak macam tu? Sebab dia dah tengok hari-hari kita solat sama-sama. Walaupun solat dia dalam keadaan enjoy, iaitu sukati dia nak buat praktikal apa. Kita rukuk sujud, tiba-tiba dia baring depan kita, dia tengok kita. Dia ikut kita baca. Tak apa tuan-tuan puan, sebab itu fitrah kanak-kanak kecil. Jangan marah dia, jangan lempang turun. Kau ni kacau ayah solat, umur baru 3 tahun. Dia terus tak nak solat nanti kang. Faham tuan-tuan? Fitrah anak perlu dilayan, iaitu satu lagi. Kita dulu selalu terasa kan, ingat tuan-tuan puan, satu perkataan iaitu perhatian. Seorang fitrah kanak-kanak ataupun remaja, dia nak perhatian. Tuan Anwar ada 5 anak. Jangan, saya tahu Tuan Anwar atau kawan-kawan ni dah biasa dah. Kita tak boleh lebihkan seorang depan orang lain. Kita mesti sama-sama. Habis Ustaz, yang ni rajin, ni tak rajin. Kena bahagi-bahagi. Kena perhatiannya sama-sama. Tuan-tuan perempuan, anak-anak semua, tuan-tuan perempuan di kasih sekalian, bila berhadapan dengan anak-anak, kena perhatian lebih. Contoh, tadi malam tadi saya tidur di rumah adik ipar saya. Dan 3 hari saya tinggalkan kat situ. Dah lama tak jumpa, tinggalkan. So tadi yang kecil yang 4 tahun tu tak nak balik. Apa yang berlaku tuan-tuan puan? Dia tak nak balik dan nangis. Nangis. Tuan-tuan, kita nak buat apa tuan? Bila budak nangis kan, nangis tak nak balik ni. So sampai rumah sepanjang jalan setengah jam naik kereta, sepanjang tu nak ikut mama cu. Sampai rumah masih lagi tak nak makan, tak nak apa. Saya pun dokong dia, 4 tahun perempuan kan. Nak marah boleh? Mungkin kita nak marah, dah lah tu kan, tak payah nangis-nangis. Kita mungkin boleh pilih macam tu. Tetapi dia akan lagi memberontak. Apa yang saya buat ialah, saya angkat dia, saya dokong dia, saya baringkan sebelah saya. Saya terlelap sekejap. Ada dalam 5 minit. Lepas tu dia tengok kiri kanan, dia senyap, kita cium dia, kita peluk dia. Dia perempuan kan, budak perempuan. Lepas tu dia bangun, dah dia baring relax sekarang ni. Dah sibuk nak main kat luar. Dia dah lupa dah, sebab apa? Kita bagi perhatian kat dia. Dia kan nak mengadu, nak tinggal, nak jalan, nak apa. Kita jangan terus condemn dia. Sebab kita juga tak suka dikondem kan. Contoh isteri. Bang, jom kita keluar-keluar jalan kejap. Suami cakap apa? Awak ni, saya penat tau balik kerja. Apa rasa? Tak ada dah. Satu, tak nak minta tolong dah. Yang kedua, kita terus rasa macam, abang ni, dia ingat kita tak stres duduk rumah seorang-seorang ni. Baru nak ajak dating-dating kan, romantik-romantik. Terus nak marah. Pernah ada pengalaman tu? Minta maaf tuan-tuan puan, kalau ada kita baiki balik. Sebab perhatian ialah satu benda yang sangat penting untuk seorang manusia. Faham tuan-tuan puan? Perhatian. Okey, seterusnya tuan-tuan puan. Apa yang selalu berlaku tentang fitrah seorang anak? Iaitu komunikasi. Tuan-tuan, saya ada slide tuan-tuan, tapi sebab masa dah pendek. Masa kita pendek pagi ni. Kalau saya tanya slide agak macam tak nampak muka saya pula. Saya boleh laju je.
komunikasi. Apa komunikasi yang selalu berlaku selalunya yang kita nak dengan anak-anak kita? Anak-anak bila dia nak bercerita, selalu kita layan ataupun kita ignore kebanyakannya? Layankan je. Layankan aja. Dia layan pun bertempat. So pastikan komunikasi ni okey. Contohlah contoh. Anak kita dah mula puji-puji artis. Puji artis. Ayah, yang anak perempuan kan? Handsome betul lah orang Korea ni. Bila dia cakap macam tu, kita cakap apa selalunya? Ayah akan jawab. Ayah lagi handsome. Ayah lagi handsome tapi ayah mak dah dapat. Ibu dah dapat ayah. Sudah. Ayah memang handsome tapi ibu dah dapat ayah. Tapi saya nampak Korea. Okey, tuan-tuan perempuan, kalau anak itu puji macam tu, kita jangan terus cantas. Kau ni tak habis-habis ni lah pengaruh Korea ni. Tu semua kafir. Jangan tuan-tuan puan jangan. Sebab dia nak perhatian dan dia nak sesuatu perbincangan yang kita kena layan. Itu komunikasi. Contoh, berlaku katalah si bakal isteri tunang ni dan dua-dua tunang nak pilih baju pengantin. Si perempuan nampak kedai, bang, warna merah cantik . Lepas tu suami kata apa? Tak suka saya warna merah. Kenapa? Syaitan. Syaitan? Yelah. Manchester United kan merah. Dah lah Ronaldo masuk situ. Sudah. Dia dah. Kenapa pula? Yelah syaitan merah. Red Devil. Awak nak pakai baju syaitan atas pelamin? Sudah. Saya nak tanya wahai isteri-isteri kat sini. Agak-agak bila suami cakap macam bakal suami cakap itu, apa perasaan? Okey, buka suara sikit. Apa perasaan? Perempuan. Wanita. Angkat. Buka suara sikit. Apa perasaan? Buat bodoh je. Bengang Bengang. Merajuk. Mengajuk lah kan. Kita nak ini kan. Pergi kedai sebelah, lalu kedai sebelah. Nampak pula warna hitam. Lelaki ni suka warna hitam. Dia pun cakap, yang saya rasa kalau warna hitam lagi okey banding warna merah. Yang. Okey. Apa perempuan ni balas? Bang, neraka. Neraka jahanam kan warna hitam. Sudah. Abang nak kita sama-sama atas pelamin warna neraka. Sudah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nampak tak apa masalah dia? Masalah dia lah komunikasi. Sedangkan dia boleh layan. Tapi sebab dia dengan keadaan terus cantas, yang sini siap sedia untuk serang balik. Itu yang banyak berlaku pada anak-anak. Apabila anak-anak cakap je, ayah saya nak jajan ni boleh. Kita terus kata, kau tahu tak otak kau bodoh makan jajan. Terus. Tuan-tuan perempuan, kadang-kadang kan, ayah dekat asrama best betul makan Maggi. Kau ni nak mati cepat ke makan Maggi? Terus macam tu. Sedangkan anak tu perlu diberi penerangan, ayah pun suka makan Maggi. Kau nampak tak ayah punya kepala sekarang ni? Ni tak ada kena mengena siapa-siapa. Tak ada. Minta maaf. Tak ada. Saya faham ni ada yang baru balik umrah dan sebagainya kan. Tuan-tuan perempuan. Ini kesan daripada kita cerita yang betul dulu. Kita mengiyakan apa dia kata. Memang betul sedap semua tu. Bila kita mengiyakan apa dia cakap, dia akan layan kita cakap. Dia tak akan rasa kita musuh dia. Ini salah satu teknik komunikasi yang kita kena guna untuk bukan dengan anak je, dengan sesiapa pun. Contoh kita tengok hari ni, bila tengok media sosial, semua orang akan cepat nak cantas orang, betul tak? Kita nampak orang ni, okey, ustaz ni ditangkap basah. Ustaz terus kita komen, memang ustaz ni tak boleh percaya semua pendengar agama. Tuan-tuan puan, relax dulu. Bila cikgu-cikgu buat sesuatu, pihak sekolah buat sesuatu, jangan terus cantas. Pasti ada sesuatu. Puji dulu. Nanti saya akan masuk bab-bab ni. Tuan-tuan puan, itu perkataan yang sangat penting lah. Jaga komunikasi. Ingat tuan-tuan, anak kita nak perhatian dan komunikasi ramai yang gagal menyebabkan anak tak nak dekat dengan kita. Pernah tak anak-anak kita cakap macam ni? Ayah. Tak, ibu ya ibu. Ini cakap dengan ayah atau ibu. Ayah. Baik betul lah Pak Cik Mat sebelah rumah tu. Dah lah handsome, baik. Ayah rasa apa ya? Ayah kat sini rasa apa? Baik betul lah dia. Jealous lah. Jealous dia puji orang lain tu kan. Ayah baik betul lah Pak Mat tu. Dah lah handsome, baik, pemurah. Suka belanja. Pergilah duduk rumah dia. Pergilah duduk rumah dia. Baik kan sangat. mak tu kata, kau ni baik sangat, pergi duduk rumah dia, pergi rumah dia. Dan akhirnya betul kan, anak tu lari kan rumah dia. Kenapa tuan-tuan puan? Okey, apa yang anak nak sampaikan? Tuan-tuan perempuan boleh buka. Tuan Zulfandi, siapa-siapa yang buka mikrofon, buka dia boleh jawab je. Silakan. Tak apa.
Kalau orang lain dia jawab, kita pinter, saya bagi peluang. Rasa-rasa apa yang anak tu sedang sampaikan? Maksudnya kalau boleh dia nak perhatian mak ayah dia tu sama macam orang sebelah. Pakcik sebelah tu Yes. macam lebih pada perhatian Yes. dah. Okay, Apa saja bijak yang betul. macam permasalahan dia kita dengar, kita cuba Masya bagi Allah. pandangan. Betul. Tepat sekali. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang anak nak sampaikan maklumat. Ayah, sedapnya dia makan aiskrim ke ayah, dia tak cakap dia nak. Dia takut kita terasa. Dia akan puji Ya. orang lain, sebenarnya nak Betul. daripada. Ni alert sikit. Kita memang terasa, pergi rumah orang sebelah, pergi. Handsome sangat, baik sangat, kau pergi. Tapi sebenarnya dalam hati dia nak ayah dia macam tu. Faham tak ayah? Okay, kalau tuan-tuan dan puan cuba, okay, pernah tak anak kita tanya macam ni? Pernah tak kita tanya anak macam ni? Apakah ciri-ciri suami pilihan? Pernah tanya tak? Oh, Ustaz. Siapa pernah tanya angkat tangan? Atau apakah isteri pilihan yang awak nak? Abang Long nak isteri macam mana nanti? Kakak nak suami macam mana? Siapa pernah tanya angkat tangan? Oh, Ustaz ni buang tebiat soalan ni Ustaz. Anak saya dah lah sekolah lagi. Tuan-tuan, soalan tu ngeri kan? Puan Maizura dah tanya belum Puan Maizura? Nak suami macam dah belum? Belum tanya ya? Pernah tanya. Oh, dah pernah Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Alah, dia jawab, alah mama ni tanya macam tu pula. Belum lagi. Tu je lah. Alright. Itu jawapan Belum satu. lagi. Tak terfikir pun dia kata. Belum lagi, belum tak terfikir lagi. Bagus. Mesti lah, cakap Mak. juga. Nak ke Puan Mazura, kan? Nak Puan yang macam mana Mazura. mesti nak spesifik. Dia tak Okey, nak Puan cakap. Mazura mula jatuh hati dengan kan? Ataupun pernah bercinta sejak umur berapa? Lepas sekolah. Oh lah, lambat tu. So anak pun akan ikut benda sama. Okey, terima kasih. Saya nak tanya Tuan Zulfadli. Bercinta sejak umur berapa tuan? Bukan dengan isteri sebelah tak semestinya. Dengan orang lain pun tak apa. Dulu. Tak ada, itulah masalahnya. Alah, Dulu sekolah menengah, sekolah semua lelaki. Bercinta bahaya lah. Bahaya. Alright, puan sebelah, puan isteri Puan Zulfadli. Puan Zulfadli punya isteri. Sejak umur berapa puan? Saya secara jujur daripada umur 12 tahun. Bang, dengar tu bang. 12 tahun bang. Dia orang yang kelima. Tapi rezeki saya orang yang petang kepada dia. Orang kelima akhirnya dapat. Dia terkejut sikit. Aduh. Orang kelima Masya Allah. Tuan Anwar. Sejak dulu Anwar bercinta tuan. Cinta monyet darjah 4. Masya Allah. Cinta betul umur 19. Hebatlah. Okey, Masya Allah. Darjah 6 itu tuan. Pengetua. Kita tengok pengetua. Jawab sikit pengetua. Silakan. Saya ni terus kahwin. Dalam sekolah lagi dah kahwin. 19 tahun, 18 tahun. STPM kahwin terus. Itulah cintanya. Kita bagi satu lagu lah pada pengetua lah. Wah, hebatnya. Tuan-tuan perempuan. Sekolah dah kahwin. Okey. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, kenapa pengetua kita dia tak kisah buat program-program berbentuk macam ni. Sebab dia tahu fitrah seorang manusia. Kenapa tuan-tuan perempuan saya tanya soalan ni? Bukan suruh dia bercinta sekarang. Sebab Tuan Anwar pun dah jatuh hati dengan seorang wanita, budak perempuan, sejak darjah 6. Dahsyat perasaan tu. Maksudnya apa? Allah dah cipta perkataan tadi, ulang sekali, apa dia? Fitrah. Cuma, Tuan Zulfadli betul lah tu fitrahnya. Dia sekolah lelaki, dia tak ada fitrah dengan lelaki. Itu betul. Tapi kalau dia kata, Ustaz, saya sekolah lelaki, Ustaz. Saya dulu suka dengan lelaki, tapi apakan daya. Tuan-tuan dan puan, fitrah dah betul dah. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Anak kita yang perempuan atau lelaki, kenapa kita kena tanya? Sebab kita boleh guide dia daripada sekarang. Cuba kalau jawapan dia, Mak, sebenarnya Mak, saya berimpian macam, anak lelaki jawab saya berimpian macam makcik Mah sebelah rumah tu lah Mak. Dia pandai masak, dia cakapnya lembut, dia kalau keluar, ya Allah, dia selalu menyapa orang. Dia selalu borak dengan saya. Siapa kau cakap tadi? Makcik Mah sebelah rumah kita ni. Kalau tuan-tuan perempuan dengar,
dia nak isteri atau suami macam tu jawapan dia. Apa perasaan kita agak-agak? Sudah. Buka je mikrofon, buka je. Apa dia? Tercabar. Terkejut kan lah. Terkejut kan. Tercabar. Betul tuan-tuan dan puan. Agak-agak kenapa anak kita menjawab dia ambil role model orang lain? Simple tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan ialah role model pertama dan utama dia. Maksudnya, dia nampak orang lain lebih bagus daripada kita. Apa lagi kelebihan mak-mak tu? Ialah dia tak suka marah-marah anak dia, dia selalu masak sama-sama dengan anak dia. Habis mak, ibu? Ibu pun okey juga. Maksudnya apa? Mungkin kita ialah seorang yang di sebalik itulah. Sebenarnya mungkin dia bukan nak tu, dia nak sampai kat kita mungkin dia nak macam tu punya isteri. So tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok anak-anak kadang-kadang bila saya buat program saya kaunselor, saya pernah jumpa ramai budak-budak tak nak kahwin. Minta maaf saya. Kenapa tak nak kahwin? Dia mungkin ada pengalaman history lepas keluarga dan sebagainya yang menyebabkan dia tak trust pada orang sangat. So, mulai hari ni bukan saya suruh tuan-tuan puan tanya, tapi kalau anak-anak kita ada bibit-bibit macam tu, ingat satu perkataan hari ni iaitu fitrah. Bila dia ada fitrah ini, bukan fitrah tu dia buat-buat. Allah yang cipta. Bila Allah yang cipta, kita yang kena atur dengan baik. Okay, tuan-tuan puan boleh? Apa yang penting? Jawab sikit-sikit lagi, buka mikrofon. Apa yang penting? Fitrah manusia. Fitrah. Dah pandai dah semua, dah pandai. Bagi tepukan sikit. Okay, alhamdulillah. Dah bukan kerjasama lagi dah semua. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan puan, kita dah masuk tajuk tu. Sebenarnya itu saja nak buka tentang supaya kita rasa hari ni anak kita ada fitrah-fitrah yang kita kena hormat. Contoh, bila anak kita online. Anak kita penat, macam pengetua cakap tadi, penat. Bayangkan sekolah-sekolah SBP lagi target dia tinggi. Dia tak macam SMK atau sekolah biasa. Sekolah biasa bila cikgu budak tak masuk, cikgu akan pujuk. Tapi SBP bukan sekadar cikgu nak pujuk, parents yang kena pandai-pandai kena tackle. Tuan-tuan, betul beza. Macam saya cerita tu dengan saya 2 minggu lepas saya program dengan semua guru-guru STF, alhamdulillah. Saya cerita pengalaman kakak saya sendiri. Kakak saya sendiri mengajar tuan-tuan puan ada lebih kurang 20 orang lebih pelajar. 1 orang pun tak masuk kelas. Masya Allah. Kakak saya tak okey kira ngajarnya. Kalau tuan-tuan tengok saya bercakap, macam inilah kakak saya bercakap. Saya suka dengar dia bercakap. Tetapi bukan sebab dia bercakap je. Tapi sebab ujiannya, rupanya bila mesej seorang-seorang. Kenapa awak tak masuk kelas? Saya tadi pergi tolong ayah saya ke laut, cikgu. Cari ikan, ayah saya suruh. Yang seorang lagi mesej kenapa tak masuk kelas? Line rumah saya memang teruk, cikgu. Hari ni lagi teruk. Rupanya seorang-seorang ada masalah-masalah yang sangat mencabar. Yang ada seorang tu kerja kat kedai makan, ayah saya suruh kerja. Kan? Jadi bila cikgu tanya satu-satu, cikgu pun jadi macam kesian pula tiba-tiba. Dan saya percaya dekat STF, cikgu-cikgu yang sangat komit. Betul tuan-tuan? Betul kan? Sangat komit. Jadi kita yang kena jadi motivator untuk anak kita pula. Tadi soalan masalah ialah saya tak tahu nak ajar anak saya. InsyaAllah lusa saya akan jumpa anak-anak tuan-tuan form 3. Tuan-tuan kena alu-alukan mereka untuk buka kamera. Kau jangan jadi macam mak malu nak buka kamera sebab mak tengah masak. Kau jangan sibuk nak masak, kau fokus penceramah cakap. Okey, tuan-tuan dan puan, anak saya akan bantu nanti apa idea-idea saya nak bagi pada mereka supaya mereka kadang-kadang anak-anak bukan nak tanya kita, dia tahu kita tak tahu. Tapi dia nak meluah apa problem yang sedang hadapi sekarang. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan dan puan mungkin bidang lain, ustaz ke, bidang akaun ke, tapi tiba-tiba tanya science stream punya subjek. Tapi dia baru form 3 kan? Oh, baru form 3 tak apa. Belum cabar sangat lagi. Dia tanya geografi. Ayah pun cakap, ayah dulu geografi bukan tak pandai. Ayah ni geografi, cikgu ayah dulu sakit penat waktu tu. Ayah terlupa terus. Teruk subjek ayah dulu. Alamak, sudah. Kita buatlah ayat macam-macam pun. Tapi tuan-tuan dan puan, kadang-kadang dia bukan nak cakap, nak minta kita ajar. Tetapi dia nak perhatian kita. Tuan-tuan. Anak saya, bila tengok buku subjek dia, anak saya yang darjah 6, Durrani nama dia. Dia tanya saya macam-macam. Kita manalah ingat subjek-subjek. Kita bukan cikgu. Tetapi kita kena konon-konon tahu dan duduk tengok sekejap. Layankan dia. Dan insya-Allah kita bukan sebab nak mengajar je, dia tengok, ingat sekali lagi perhatian tadi, perkataan perhatian. Itu yang membuatkan anak kita respect kita.
Jangan, abah ni bukan tahu, abah ni bukan belajar apa kau belajar sekarang. Abah tak masuk STF pun. Abah masuk sekolah laki je. Dan Cik Fazli kata kan, abah mana masuk STF? Kau tak faham ke cikgu ajar? Jangan sekali-kali condemn. Sebab anak tu bukan kadang-kadang nak minta tunjuk ajar kita sangat pun. Ingat sekali lagi, perhatian. Boleh tuan-tuan Okey, alright. Alhamdulillah. Sekali lagi tuan-tuan puan, apa khabar semua? Okey ke? Okey semua bersama saya? Okey ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Ibu ayah ni kasih sekalian. Okey, saya nak masuk topik sikit lagi. Siapa yang sayang kat suami isteri dia? Sila angkat tangan. Oh, kat tangan. Kita tengok ramai angkat ke ramai tak angkat. Okey, angkat. Okey. Oh, yang ni paling ramai, Sebab apa? Sebab suami kat sebelah Ustaz. Kena angkat. Kalau tak angkat, sebab dia tengah bawa kereta Ustaz. Saya kena angkat. Tapi ada yang tak angkat yang sayang. Saya minta maaf tuan-tuan, seandainya tuan-tuan dan puan pernah melalui pengalaman berpisah ataupun suami dah meninggal. Okey, kita doakan yang terbaik lah sebab rezeki tetap ada walaupun bukan dengan suami tu. Ya, okey, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Okay, tak ada masalah. Single mom, sebenarnya single mom ni membuatkan hikmah sebenarnya. Insya-Allah kita doakan sama-sama. Okey, tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, saya nak kongsi sikit yang ni juga untuk suami isteri. Okay, yang single mom ke sebagainya boleh ambil pengalaman ni untuk boleh cerita ke orang lain juga. Sebab tuan-tuan dan puan pernah ada pengalaman ada suami atau ada isteri. Okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang sayang pada suami kan. Okey. Apakah benda yang paling penting, yang paling best dia bagi pada kita, pasangan kita ni? Walaupun tuan-tuan mungkin pernah berpisah, tapi apa benda pengalaman paling best dia bagi pada kita? Boleh tak tulis dekat ruangan chat? Apa benda yang paling best? Yang paling cepat membuatkan kita tersenyum? Ada orang, suami saya nyanyi Ustaz. Senyumlah, senyumlah. Dia terus senyum. Macam tu pun ada. Okay, duit. Oh, itu motivasi paling besar tuan-tuan puan. Duit. Lagi perhatian. Lagi duit. Lagi masak sarapan setiap pagi. Uish. Betul bangun-bangun tidur suami buat sarapan. Okay, pasangan kita buat sarapan. Okay, lagi. Apa benda yang membuatkan kita paling cepat senyum? Ajak shopping. Yang jom shopping. Oh, ini paling betul lah. Gelang. Lagi rajin bantu kerja rumah, masya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan. Saya nak kongsi satu bergurau kan. Yang ayang tahu tak? Apa kek ni tak manis sangatlah. Ya ke? Kenapa tak manis? Yalah sebab manis sudah ada kat wajah awak. Oh sudah. Alah bang ni. Semalam saya try macam tu tuan. Bawa terus isteri saya senyum sepanjang jalan. Ya Allah, kenapa kek ni tak manis sangat ni? Kenapa bang? Memang tak manis saya makan manis je. Tak, sebab saya rasa manis tu ada kat muka awak lah petang ni. Terus senyum tuan-tuan dan puan. Ya Allah, sepanjang jalan. Betul. Sebab okey, pandai memujuk. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Saya nak kongsi benda yang paling penting. Yang ni kena amal setiap pagi. Bukan sekadar dengan pasangan. Dengan sesiapa pun. Iaitu. Okey. Boleh tulis iaitu puji memuji. Siapa setuju dengan saya? Tulis kat situ puji. Tulis je puji. Puji memuji salah satu taktik paling cepat nak membuatkan kita naik motivasi. Betul ke tak betul? Setuju Okey, saya bagi contoh lah. Tuan Anwar ada di talian. Okey, Tuan Anwar, tadi pagi mula-mula kelas, perasan tak saya sedang memuji Tuan? Buka mikrofon tu. Okey kan? Apa perasaan Tuan apabila saya memuji Tuan? Malu sekejap. Oh, malu sekejap. Tapi dia malu kan? Oh, orang puji kita malu lah. Tu yang bila orang puji tidur muka jadi blusher tu, merah tu. Okey, tapi sejujurnya apa perasaan Tuan? Happy? Happy lah. Happy kan? Sebab tu tuan-tuan perasan daripada tadi sampai sekarang Tuan Anwar tak keluar lagi daripada video tu. Sebab dia sentiasa nak tunjukkan belakang tu maintain cantik. Betul Tuan? Okey, kita puji Tuan Anwar ni tuan-tuan. Cantiknya belakang background. Silakan tuan-tuan. Memang itu gambar. Gambar ke betul? Gambar tetapi dia pilih gambar yang betul. Background. Cantik tak? Cantik, sila puji Tuan. Cantik, kalau cantik puji. Cantik. Cantik Tuan Anwar, cantik kan? Cantik. Cantik background tu.
Memang. Cantik background tu. Okey, simple tu. Rasa tenang je. Rasa tenang. Okey. Hari ni kita tengok pengetua kita penuh bersemangat. Kita tengok bajunya dengan warna yang yang cool hari ni. Okey, boleh tak tuan-tuan dan puan kita puji puan pengetua sikit? Kita try hari ni. Silakan. Puji sikit. Tulis nak buka mikrofon boleh, nak tulis pun boleh. Silakan. Kemas baju. Pakaian. Kemas baju pengetua Cantik baju puan. Nampak kemas. Bonda hari ni. Berseri-seri je. Berseri-seri. Terus. Ada tak orang? Sama pengetua. Masya Allah, cantik semua pengetua dia kata. Kita terakhir. Lagi. Ada lagi? Ya, bonda dengan Entek. Masya Allah, setia bonda dengan Emtek. Masya Allah. Betul. Bukan semua orang sanggup. Lagi. Okay, alright. Bonda look cheerful as always. Okay, lagi cantik. Baca. Boleh. Bonda baca dekat ruangan chat. Ramai, manis, kemas. Alhamdulillah. Okay, nampak ceria. Tuan-tuan perempuan, alhamdulillah. Bonda pengetua senyum semua. Nampak tak? Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Kalau orang, kita yang mula memuji, saya tanya, tuan-tuan perempuan sekarang puji ni ikhlas ke tak ikhlas ni sebenarnya ni? Ikhlas ke tak ikhlas? Kalau ikhlas, ngangguk sikit. Ikhlas tak? Ikhlas. Entahlah ustaz, sebab ustaz paksa. Saya puji je lah. Betul tuan-tuan perempuan. Dia panggil istikhlas. Bahasa Arab istikhlas. Iaitu kita cuba untuk buat ikhlas. Ikhlas ni ialah memang ikhlas. Istikhlas maksudnya kita akan cuba yang terbaik untuk jadi ikhlas. So, tuan-tuan perempuan, bila kita biasa dengan memuji, kita akan rasa banyak memberi. Faham tak? Orang yang memuji ni sebenarnya orang suka memberi. Orang yang tak suka memuji, orang yang kedekut, tak hidung masin tuan-tuan perempuan. So, hari ni tuan-tuan perempuan, tengok pasangan masing-masing atau anak adik kat sebelah tu boleh? Tengok. Tengok siapa ada anak ataupun pasangan atau siapa-siapa kat sebelah. Kalau adalah, tak Ustaz, kiri kanan saya dinding Ustaz. Tak apalah, tak payah puji lah. Kalau tu boleh puji kat depan lah. Okey? Boleh tak kita puji siapa yang kat sebelah kita? Silakan. Kita panggil anak kita sini, kita tak siap. Try. Kita puji. Kita puji siapa dekat sebelah-sebelah tu. Silakan. Cantik awak hari ni. Dia puji kat mikrofon tuan-tuan. Dia puji kat mikrofon. Cantik awak ni, bahaya tu. Alhamdulillah cantik awak ni kan. Tersenyum dia. Okey, comel. Kita pujilah tuan-tuan puan. Bila isteri kita masak, banyaknya suami bila balik, bang okey ke bang saya masak? Suami isteri tu cuma tanya okey ke, sebenarnya nak dipuji. Tapi suami balas macam mana? Bang, macam mana bang selalu balas bang? Suami isteri masak sedap-sedap bang. Kita penat ni. Kita jawab apa selalu? Kita jawab apa? Mungkin ada jawapannya ialah sedap, tu bagus, tu biasa dah. Tapi yang paling famous apa dia? Jawab macam ni. Bang, sedap ke tak? Tuan-tuan perempuan, isteri kita terasa sebenarnya tapi tak cakap. Itu je bang. Bolehlah. Ni pun selalu juga. Bolehlah. Tuan-tuan perempuan, isteri masak dengan belilah, dengan ni. Puji tuan-tuan perempuan. Bila sampai barang-barang Shopee kat rumah, jangan datang lagi. Sampai lagi. Banyaknya dah jadi kedai runcit dah. Jangan main tu. Sampai Shopee. Ya Allah, alhamdulillah untungnya saya dapat isteri pandai membeli. Kan dia rasa macam, bang, okey ke bang? Alhamdulillah. Awak akan beli untuk keperluan kita bersama. InsyaAllah tuan-tuan puan, orang yang banyak dipuji, dia akan seronok untuk beli lagi tuan-tuan puan. Sudah. Macam ni, contoh isteri masak ayam masak kicap. Kan? Kita pun cakap yang sedapnya ayam masak kicap ni bang. Yang kalau sedap macam ni, kita boleh buka kedai tau, boleh ambil tempahan. Apa isteri rasa? Isteri rasa apa tuan-tuan puan? Perempuan rasa apa? Suami cakap, sedapnya awak masak ayam masak kicap. Tak pernah rasa sedap macam ni. Apa rasanya? Wahai isteri-isteri. Rasa kembang. Lagi rasa apa? Rasa perli rasa di perli Kenapa rasa perli itu wujud? Mai saya beritahu. Sebab jarang memuji. Bila jarang memuji, sebab tu akan rasa diperli. Faham tak tuan-tuan puan? Kan kita pergi office, kan? Kita cakap kawan, cantik kau hari ni? Memang akan terasa dipuji. Tapi kalau selalu kita, puan hari ni tudung ni beli kat mana ni? Cantik betul lah. Besok, tudung ni pun cantik juga. Beli kat mana pula? Shopee je. Shopee cantik macam ni, dia akan rasa seronok. Tapi kalau tak pernah puji, tiba-tiba hari ni baru nak start puji, memang perli.
Okey, ulang sekali lagi. Ayah masak kicap sedapnya awak masak. Boleh buka kedai kita ni. Abang Peli ke? Tak, sungguh. Wallahi. Piramli, wallahi. Isteri akan rasa seronok kembang. Besok masak apa agak-agak? Ayah masak kicap lagi. Ya. Yang sedapnya yang ayah masak kicap yang 2 hari berturut-turut. Ya Allah, sedap betul. Bersedap bang. Betul. Hari ketiga buat apa tuan-tuan puan? Masak lagi. Ya, ayah masak kicap lagi tuan-tuan puan. Lepas tu kalau nak ni jangan cakap yang abang dah muak, jangan cakap itu. Yang cuba try lauk lain pula. Mesti sedap juga. Kena atur strategi. Tuan-tuan, suami isteri kita masak penat tau. Sama macam suami balik kerja. Suami balik kerja, bang, asyik nak air kopi je bang, penat tau saya. Saya pun penat juga kat rumah. Buatkan dulu